نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العظيم. اللهم زدنا علما وزدنا فهما متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا تأويل وفقهنا في الدين واهدنا صراطك المستقيم واجعلنا من عبادك الشاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat, hidayah dan juga inayahnya dapat kita dipertemukan pada malam ni, yang mana kalau ikutkan jadual saya pada hari Sabtu ni kalau ikut tapi tadi ni Ustaz Arif tanya saya macam mana boleh tak ada ganti start malam ni, tak boleh mai. Jadi insya-Allah malam ni boleh lah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi selepas daripada pada bulan lepas kita baca mengenai bab kelebihan negara Syam di dalam Al-Quran. Yang kita baca hari itu ni adalah kelebihan yang keempat, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam ke negeri yang kami berkati di sekelilingnya, iaitu negeri Syam. Baik, pada malam ni kita akan tengok pada kelebihan yang kelima di dalam Al-Quran. Negara Syam yang hari-hari kita duk dengar kata bergolak ni, Palestin tu, itulah negara Syam. Syria yang bergolak, itulah juga adalah negara Syam. Dan juga Jordan, yang ramai pelajar-pelajar kita pergi mengaji di sana, itu juga adalah negara Syam. Dan juga Lebanon, yang Hezbollah ada duk pergi hentam perang sama dengan Israel, maka itu juga adalah Syam. Jadi negara Syam pada hari ini adalah negara yang kita kenal dengan perang, tapi sebenarnya dia ada banyak lagi kisah-kisah yang menarik di dalam Al-Quran dan juga hadis yang menceritakan tentang negara Syam. Baik, pada kelebihan yang kelima pada malam ni, kalau tuan-tuan yang ada buku boleh tengok pada muka surat 57. Kelebihan yang kelima yang disebut di dalam Al-Quran mengenai negara Syam. Baik, di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa taala menyebut wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Artinya, kami telah tundukkan kepada Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami berkati padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum pada ni tuan-tuan, kita dah cerita macam mana Bani Israel ni dia keluar daripada Mesir sekali dengan Nabi Musa. Lepas tu masuk di padang pasir di negeri Palestin yang dipimpin oleh Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa ajak kaum dia ni, Bani Israel, jom kita sama-sama pergi perang bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan ni adalah bangsa purba, bangsa Arab purba. Puak tu ada lagi tak? Bangsa Kanaan tu ada lagi tak tuan-tuan? Ada. Ni orang Palestin yang duk ada lala ni, depa tu lah sebenarnya cucu cicit keturunan daripada bangsa Kanaan. Dan bangsa Kanaan ni jangan kita duk fikir dia macam lagu bangsa lain ke apa tak. Dia bangsa Arab purba, orang Arab, tapi dia purba, hidup pada zaman purba dulu. Jadi orang Palestin yang ada pada hari ini, ada setengahnya tu Arab yang
dah bercampur aduk dah. Arab dengan Rom, ada yang mai daripada bangsa Kanaan, penduduk asal di tanah Palestin tu asal-asalnya adalah bangsa Kanaan yang duduk. Maka mereka ada kota, ada tamadun lama dah. Jadi Allah Ta'ala nak uji, nak test orang Yahudi, Bani Israel. Kalau hampa nak kena korbankan jiwa raga hampa kena pergi berperang dengan bangsa Kanaan ni, kerana barulah hampa akan dapat bandar, tempat untuk duduk. Tetapi Bani Israel ni dia kurang ajar dengan Nabi. Bahasa kasar kita kata dia kurang ajar dengan Nabi Musa. Dia kata apa? Hang dengan Tuhan hang hampa dua hampa pergi perang. Kami nak duduk sini, kami nak tengok saja. Tu kata, no, izhaba anta wa rabbuka faqatila. Hampa pergi dua. Kami tengok saja. Ada dia boleh cakap kalau betul dengan Nabi. Ni kata bangsa Bani Israel ni, dia macam tu kelaku dia. Sebab tu dia di antara kaum yang Allah Ta'ala bagi kekal sampai pada zaman kita boleh tengok. Kaum hak yang lu ada, hak lain semua Allah Ta'ala musnahkan. Tapi Bani Israel ni Tuhan biar sampai pada akhir zaman semua orang boleh tengok kelaku dan perangai dia. Maka dan kemudiannya sehinggalah Nabi Musa wafat, dia tak dan nak melihat Bani Israel ni pergi takluk berperang dengan bangsa Kanaan. Selepas Nabi Musa wafat, maka Nabi yang seterusnya adalah Nabi Yusha' bin Nun. Maka Nabi Yusha' bin Nun inilah yang memimpin Bani Israel untuk berlawan dengan bangsa Kanaan, sehinggalah menang dan dapat takluk bangsa Kanaan. Dan bila nak berlawan dengan bangsa Kanaan, kita dah cerita dah, maka mereka nak lantik seorang ketua yang boleh menyatukan 12 kaum, 12 suku kaum mereka. Maka dipilihlah Talut, kerana bangsa Kanaan pada ketika tu diketuai oleh Jalut, Talut. Maka orang Yahudi, orang Bani Israel ni, dia kata Talut ni kami tengok tak tahu mana pun. Dah lah dia ni bukan orang kaya, bukan orang berada. Nak pilih jadi ketua ni biarlah kemas sikit. Pokok ni pilihlah hak yang kemas sikit. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Inna Allah astafahu wa zadahu basqatan fil ilmi wal jismi. Dalam surah Al-Baqarah, Tuhan pilih dia kerana yang pertama badan dia ni sihat, kuat, tegak, elok. Dan Tuhan bagi kat dia ilmu. Nak jadi ketua ni kena ada ilmu. Dan nak jadi ketua ni pun dia kena apa? Badan pun sihat. Itu syarat untuk orang yang menjadi pemimpin. Maka Allah nak jadi seorang pemimpin yang boleh menyatukan 12 suku kaum Bani Israel ni, bukan kena ambil lekeh-lekeh. Bab kaya hak tu boleh mai kemudian. Bab pangkat hak tu boleh mai kemudian. Tapi Allah ni pemilihan dia, kita nak tengok siapa yang ada badan dia tu kira tegak, elok, sihat, boleh jadi pemimpin. Kalau duduk sakit macam mana jadi pemimpin. Dan juga ada ilmu, ada pendidikan, ada ilmu pengetahuan. Kalau pada hari ini kita kata orang yang berpelajaran baru boleh memimpin orang. Maka kemudiannya apabila Talut ini dia pun nak cari panglima. Bila dia dilantik menjadi ketua, dia pun nak cari panglima kanan dia. Takkan dia seorang-seorang nak pergi turun. Dia mesti ada orang kanan dia nak lantik. Maka pada ketika itulah Nabi Daud dia buat satu tawaran, siapa yang boleh membunuh Jalut ni, aku akan ambil dia buat menantu. Maka keluarlah pada ketika tu Nabi Daud yang masih kecil lagi. Nabi Daud ni dikatakan dia ni selalu sakit, budak yang badan lemah lah pada ketika tu. Dia ambil ketui batu, dia pergi ikat dekat tali, dia pusing-pusing, dia lambung pergi kena kepala Jalut, mati. Jadi apabila Jalut mati, maka tentera-tentera Kanaan hak lain ni depa rasa lemah semangat. Perang-perang pun dah ketua mati, ketua mati ni kira tak ada semangat dah lah. Dan bangsa Kanaan dikalahkan dengan mudah.
Dan kemudiannya selepas daripada Talut ni dia menjadi ketua selepas daripada berjaya takluk dan menjajah kerajaan Kanaan. Maka dia menjadi ketua, dan akhirnya selepas daripada dia mati, maka kekuasaan tu ditinggalkan kepada Nabi Sulaiman, daripada Nabi Daud, menantu dia. Dan Nabi Daud ni dia pun ada kebolehan untuk bagi lentung besi. Sebab tu Nabi Muhammad dalam satu hadis menyatakan bahawa puasa yang paling baik ini adalah puasa Nabi Daud. Dia puasa sehari, dia tak puasa sehari. Dia puasa sehari, dia tak puasa sehari. Dan pekerjaan yang paling baik ini adalah pekerjaan Nabi Daud, kerana dia mencari makan dengan tangan dia sendiri. Dia usaha. Tangan dia boleh melentungkan baju besi. Nabi Daud buat baju besi dan Nabi Daud jual, cari makan dengan tangan dia sendiri, usaha hasil dia sendiri. Dan kemudian selepas daripada Nabi Sulaiman, masa tu Nabi Daud AS menjadi raja. Pernah dalam satu ketika Nabi Sulaiman ni, orang main mengadu dengan dia. Ada 2 orang main jumpa dengan dia, main mengadu satu kes dengan dia. Maka dia kata, wahai raja, kami ni ada masalah sikit. Maka Nabi Daud tanya apa dia? Seorang yang main dia ni pemilik kebun, seorang lagi dia ni pemilik binatang ternakan. Seorang belah binatang, seorang buat kebun. Hak buat kebun ni dia kata apa? Wahai Nabi Allah, Nabi Daud, saya ni kebun ni tanam macam-macam lah. Macam kita hari ni lah, tanam kacang lendiak ke, kubis ke, terung ke, timun ke. Mai dia ni tak tahu macam mana dia pergi bela kambing ke, lembu ke, dia duduk pergi lepas lalu tu saja, habis makan semua pokok-pokok saya ni. Jadi lah ni nak kira ke mana? Lah nak kira ke mana? Maka Nabi Daud kata, lah ni hak mana yang ada lembu kambing hang yang makan ni, hang kena bagi kat dia ni. Hang kena bagi kat dia sebagai ganti rugi. Jadi dia buat keputusan lagu tu, Nabi Daud. Maka Nabi Sulaiman masa tu dia kecil lagi. Taklah kecil, muda lagi lah. Dia cadang kat kak dia kata macam ni, ayah. Bahasa dia mungkin dia kata, apa cik ada cadangan lain. Apa kata? Dia ni hak yang bela lembu kambing apa semua ni, menetang-menetang ni, dia kena pergi usaha kebun tu daripada awal sampai habis. Dia kena usaha balik macam mana hak asal. Lepas tu hak yang tukang kebun ni, dia boleh kambing-kambing apa semua ni pergi duduk dekat dia, dan dia boleh guna. Pokok dia nak minum susu hari-hari ke, dia nak guna bulu kat badan tu ke, dia boleh guna. Jadi nanti sampai bila dah kebun tu dah jadi, dah keluar hasil macam mana hak asal, kawan ni, hak yang tuan kebun ni, dia boleh serah balik binatang macam pajak lah, gadai lah, sat. Sementara hang tuan punya binatang ni, hang pergi usaha balik kebun ni, biar sampai keluar hasil. Hak yang tuan kebun ni, dia pegang sat lembu-lembu, kambing apa semua, hak yang duk bagi, duk makan kebun dia ni. Jadi Nabi Daud tengok, dengar cadangan tu, dia kata bagus ke? Pernah ke? Pasal apa? Dua-dua tak rugi. Hak yang hak yang tuan punya binatang, dia akan usaha kebun tu, tapi binatang dia pun tak akan lepas kepada tuan kebun, dan tuan kebun pun dia tak perlu buat usaha apa-apa. Dia boleh ambil lagi hasil yang ada. Kalau dulu-dulu ni depa boleh makan susu, depa boleh ambil kulit untuk pergi buat apa, kemah ke, buat baju ke, buat bantai ke. Jadi hang boleh guna manfaat yang ada pada binatang tu. Maka apabila Nabi Daud dia dengar cadangan daripada Nabi Sulaiman tu, yang anak dia, dan Nabi Daud ni dia anak ramai, dan Nabi Daud ni dia katakan dia ada 100 orang isteri. Nabi Sulaiman ni tak tahulah anak yang berapa. Bila dia dengar cadangan Nabi Sulaiman tu, dia kata buah fikiran ni
melambangkan macam dia ni layak untuk menjadi raja pada masa depan. Nak jadi raja ni pun dia kena fikir tu bagi kemas lah. Jadi pak dia nampak, oh kemas, boleh harap lah nak jadi raja. Dan dalam masa yang sama, Nabi Sulaiman ni pun dia ada abang dia Habsah. Abang dia Habsah ni nama dia Asyalum. Nama dia Asyalum. Asyalum ni dia ni abang sulung katanya. Dan bila dia dengar kata Nabi Daud nak bagi tahta waris harta kuasa kepada Nabi Sulaiman, dia tak puas hati. Dia kata aku Habsah, kenapa pergi bagi kat kawan tu? Maka dia pun merontak, kumpul semua bala tentera dia berperang. Berperang sama-sama adik-beradik untuk merebut kuasa. Maka apa yang berlaku, Nabi Daud pun dia pun keluar bukan melarikan diri, dia tak mau terlibat di dalam pertempuran tu. Cuma dia bagi tahu kepada tentera-tentera dia, kalau hang perang dengan anak aku, hangpa jangan bunuhlah Syalum tu, tangkap dia hidup-hidup. Bab anak dia takkan dia nak bunuh, tapi Syalum ni dia terbunuh juga di dalam peperangan tu. Dan selepas daripada tu Nabi Daud dikatakan memerintah selama 40 tahun, dan dia mewariskan kepada anak dia Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam ni dia lagi hebat daripada ayah dia yang Tuhan bagi kepada dia. Di dalam dunia ni sebenarnya tak ramai nabi-nabi yang dilantik menjadi raja. Nabi ni tugas dia untuk pergi berdakwah kepada orang sampai risalah Allah Taala. Tapi kalau sampai jadi raja, tu maksud dia ada keistimewaan lain yang Tuhan bagi. Tuhan bagi kepada dua orang nabi, dua beranak, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, dan juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menjadi raja tapi menjadi ketua di Madinah. Yang mana taraf dia tu sama macam raja lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Iaitu, dan kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami berkati padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Maka ulama menceritakan bahawa angin yang bertiup ni, Nabi Sulaiman ni dia punya kekuasaan dia yang Allah Ta'ala bagi ni lebih hebat daripada ayah dia. Dia boleh memerintah binatang, dia boleh memerintah jin, manusia telah lah, dan dia faham semua burung-burung segala apa binatang ni dia boleh ikut, semua kena ikut arahan dia. Dan tak ada di dalam dunia yang orang yang seumpama macam tu, tak ada. Jin ni pada zaman Nabi Sulaiman jadi kuli. Nabi Sulaiman kata hang kena buat istana, buat. Dan raja jin pada zaman Nabi Sulaiman ni dia akan menyelam di laut yang dalam, pergi ambil mutiara-mutiara yang mahal, yang orang tak pernah tengok. Maka wak mai kepada Nabi Sulaiman. Wak mai timbul tunjuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata hang kena buat ni istana ni, dia arah jangan arah puli. Jin tak berani melawan. Jin tak berani melawan dengan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ni dia ada satu gah dia di mana jin tidak boleh tengok pandang mata Nabi Sulaiman. Kalau dia pandang, dia pelung lagu tu, dia akan terbakar terus, dia akan hancur lebur. Maksud dia jin ni kalau main nak cakap Nabi Sulaiman, dia kena tunduk ni, tak boleh tengok muka Nabi Sulaiman. Tengok muka cari penyakit, matilah cerita dia. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam ni dia boleh memerintahkan angin bertiup untuk bawa dia. Dia akan ada satu kursi. Kata ulama tafsir, setengah ulama tafsir, dia akan duduk atas satu kursi. Kursi tu lagu mana saya tak tahulah. Dan dia akan arahkan angin tu bertiup, bawa dia pergi ke mana-mana. Jadi dia akan terbang di mana-mana.
Dan perjalanan tu, kalau kata perjalanan tu memerlu masa 1 hari, maka hanya sepagi saja yang boleh sampai ke tempat tu. Kalau kita macam hari ni, tempat kalau sampai sehari bawa kereta, sejam saja boleh sampai dah. Lagu tu lah, no? Kalau pi sepetang perjalanan tu sampai ke malam, sebagai contoh perjalanan biasa ni, berjalan kaki ataupun naik kuda, tapi dia boleh sampai sat saja dengan angin tu, pi ke mana-mana saja yang dia boleh pi, no? Dengan bantuan, dengan apa nama, angin tu. Jadi Nabi Sulaiman arah angin, aku nak pi tang ni, dia akan pi, no? Dan burung, segala binatang-binatang, mereka akan berkhidmat di bawah Nabi Sulaiman. Termasuklah burung hudhud yang menjadi spy Nabi Sulaiman, jadi mata-mata untuk pergi mengendak, pergi mengintip, no? Sehingga dia boleh mengarah dia. Satu hari Nabi Sulaiman ni dia geram, mana pergi burung hudhud ni, tak balik mai bagi laporan apa pun. Maka akhirnya burung hudhud tu pun dia mai berjumpa menghadap Nabi Sulaiman, dia minta maaf. Dia kata, minta maaf Nabi, saya lewat sikit sampai hari ni. Bukan apa, tadi saya pergi lalu di satu tempat, dia kata, saya jumpa di satu tempat ni, depa di situ tu, ketua dia tu adalah orang perempuan, dan depa ni bukan kata sembah Allah SWT. Maka pada zaman tu Nabi Sulaiman dia tak boleh dengar kata orang sembah selain daripada Allah Ta'ala, dia tak boleh, no? Nabi Sulaiman ni dia akan hantar bala tentera, jadi tulis surat kepada dalam satu surat, dan hantar kepada burung hudhud tu untuk pergi bagi kepada Ratu Sabah, iaitu Ratu Bilqis, no? Kita sebut selalu Ratu Balqis, sebutan dia di dalam kitab-kitab adalah Bilqis. Maka dalam surat tu mengajak bahawa Ratu Bilqis ni hang sama ada masuk Islam ataupun nak perang, dua tu saja. Maka ratu tu pun dia dengar tu, dia ni mai daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pula masa tu semua orang kenal dia, seorang raja yang hebat, yang boleh memerintah apa saja. Dan kemudiannya Ratu Bilqis pun dia kata, tak apa, kita bincang dulu dengan kabinet menteri kita, tengok lagu mana pusat. Maka ada kabinet menteri dia kata tak apa, dia main kita bubuh. Lagu tu pula, no? Dia main serang kita perang balik. Ratu Bilqis kata jangan lagu tu, no? Satgi mati ramai lah kita punya rakyat kita. Jadi kita bincang elok. Dan akhirnya Ratu Bilqis ni dia kata apa, kita setuju untuk berdamai. Kita setuju untuk berdamai. Dan Ratu Bilqis ni dia memang orang panggil apa, kerajaan yang sangat agung. Duduk di mana? Duduk di Yaman. Dan dia ada istana dia yang cukup hebat juga pada zaman tu, sehinggalah lantai-lantai di dalam istana dia tu, marmar tu macam air sungai yang mengalir. Kalau hari ni kita tak era lah, pasal apa? Kita tengok teknologi pada hari ni, orang boleh buat jernih, cermin nampak sampai bawah kan, orang duk pergi tengah-tengah tempat tinggi tu kan, kita tengok tu dia gaya perut. Orang boleh buat hari ni sebab ada teknologi. Tapi pada zaman tu teknologi apa sangat yang ada sampai nak boleh buat sampai cara tu. Jadi dia hebatlah pada ketika tu. Maka jin Ifrit dia semara kepada Nabi Sulaiman, dia kata, wahai Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis ni dia memang sangat bangga dengan istana dia, macam tak ada orang boleh lawan lah istana dia. Tapi kita perlu tunjuk ada satu kekuatan lain yang dia sendiri tak boleh sangka, iaitu kita pindahkan istana dia tu main ni, biar dia tahu lagi kemas tak kemas kita ni. Maka Ifrit ni dia, jin Ifrit ni jin kelas atasan yang paling tinggi. Jin Ifrit ni dia tak kacau orang biasa macam kita ni. Dia kacau nabi-nabi, dia kacau alim-alim ulama. Orang biasa ni dia tak main kacau. Dia jin grade A kelas atasan, no? Dia takkan main berkawan dengan jin-jin biasa ni. Jadi jin Ifrit kata, wahai Nabi Sulaiman, saya akan
akan angkat mai sekelip mata mai ke sini, akan mai buat mai sat. Sebelum Nabi Sulaiman bangkit daripada duduk, nak bang kata dia hebat lah. Maka ada satu orang lelaki soleh yang duduk di sebelah Nabi Sulaiman, katanya dia adalah penasihat Nabi Sulaiman. Ada yang kata nama dia Barshisha. Barshisha kata, wahai Nabi Sulaiman, saya boleh angkat istana tu mai sebelum mata ni kelip. Jin tu kata, kita tak ada nak bangkit duduk lagi pun, tak ada nak duduk lagi, dia boleh mai dah. Ni tak ada nak kelip mata lagi, sampai sekelip mata. Nak abang kata manusia hebat lagi pada jin. Barshisha ni penasihat Nabi Sulaiman ni, dia orang soleh. Dia orang soleh. Dia jin ni, dia duk rasa dia kemas dah. Saya boleh buat mai sebelum Nabi Sulaiman bangkit daripada tempat duduk, baru nak bergerak, nak bangkit. Tak ada nak bangkit lagi, saya boleh buat mai. Barshisha kata apa? Saya boleh buat mai sebelum mata ni tak ada nak buka. Kita kelip ni apa nama, 1 saat tak sampai. Kita kelip ni 1 saat tak sampai. Sebelum mata ni duk kelip lagi, sampai dah. Cara hebat lah. Darjat manusia ni Tuhan bagi lebih hebat daripada jin. Tapi nak sampai pada tahap tu payah kalau hanya orang-orang yang tertentu saja. Maka Nabi Sulaiman ni dia tak apa mai. Dia mai sekelip mata saja ada orang. Dan Ratu Bilqis mula dia sampai tu, dia tengok macam lagu istana aku. Tapi takkan istana aku, macam mana boleh terbang mai ni? Dia tak percaya. Istana dia. Dia tengok dengan lantai apa semua tu, dia duk ingat kata macam lagu ayat lah. Dia selak ke dia, pasal takut basah. Apa-apanya lantai. Lantai. Jadi nak abang kata Nabi Sulaiman ni memang dahsyat lah. Dia punya apa kekuasaan yang Tuhan bagi. Dia boleh nampak jin, dia boleh bagi arahan, burung datang bila berperang, dengar semut sembang. Semut abang bagi arahan, wahai kaum-kaum aku, pakat masuk dalam lubang kah? Lagi kena pijak habis dengan tentera Nabi Sulaiman ni. Depa bukan tahu pun kita ada ni, kita halui. Nabi Sulaiman dengar dan Nabi Sulaiman gelak, dia faham bahasa semut. Jadi hebat Nabi Sulaiman ni, Tuhan bagi. Dan Tuhan tundukkan kepada Nabi Sulaiman ni angin yang sangat kencang tiupannya. Angin ni pun dia tunduk kepada arahan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman kata jangan duduk lalu mai tang ni istana aku, dia tak boleh lalu. Angin ni siapa? Bukan ada siapa boleh tahan, tuan-tuan. Tak ada teknologi yang boleh tahan. Dia nak mai, dia mai. Dia mai putih beliung ke, dia nak mai apa ke, angin lembut ke, angin apa ke, angin pantai ke. Tak ada siapa boleh kawal benda tu. Tapi Nabi Sulaiman boleh arah. Hang boleh mai, hang tak boleh mai. Angin jenis ni tak boleh mai. Pala angin pun tak boleh mai. Pala angin tak payah kalau dengan Nabi Sulaiman tekik Jadi usul peristiwa dia kata di sini, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam ialah kerajaan Bani Israel yang berpusat di Palestin. Sebab itulah pada hari ini orang Yahudi ni depa nak runtuh Masjid Al-Aqsa ni dengan Masjid Kubah As-Sakhra, Kubah Mah itu. Dia nak runtuh ni dengan dia korek terowong di bawah. Kerana dia kata apa? Di bawah tu adanya tapak sisa-sisa haikal rumah ibadat yang dibangunkan oleh Nabi Sulaiman. Dan mereka kata juga bahawa di dalam tu ada kitab-kitab lama yang ditulis oleh Nabi Sulaiman berkenaan dengan ilmu-ilmu untuk menundukkan jin dan juga binatang. Pokok tu dia duk korek cari. Dan dia buat akal. Dia kata ada bawah tu. Jadi dia tujuan dia lah, dia pergi korek bawah Masjid Aqsa tu. Dia korek sehingga satu hari nanti dia akan runtuh, dia akan menang. Sebab bawah ada lubang. Itu rancangan dia. Jadi apabila kalau dia pergi bom bagi meletup, jadi orang akan marah. Lah dia buat kerja pelan-pelan. Dia korek bawah tanah. Pasal dia kata apa ni, kami nak cari ni harta karun zaman Nabi Sulaiman ni. Padahal tak ada apa, dia duk korek, dia duk cari, tak ada apa. Tak ada. Kalau ada pun buku tu, kalau ada pun apa-apa benda tu pun
Dia pergi ke mana hala Tuhan jaga. No? Tuhan takkan bagilah jatuh kepada tangan orang yang salah. No, dan Nabi Sulaiman dikurniakan kekuasaan memerintah pelbagai makhluk termasuk jin, syaitan, haiwan, serangga dan burung. Bahkan baginda juga berkuasa mengarah angin bertiup ke mana saja yang dikehendakinya. Dalam surah ini menyebut angin itu beredar tiupannya ke sebuah negeri yang diberkati. Di sini terdapat beberapa pandangan ulama mengenai ardul ladzi barakna fiha, negeri yang kami berkati padanya di kalangan ulama tafsir. Maka di dalam ni Allah Taala tundukkan angin tu untuk bertiup ke mana-mana saja negara dalam negeri yang kami berkati. Dulu kerajaan Nabi Sulaiman besar. Maka Imam Qurtubi kata yang dimaksudkan dengan bumi yang diberkati itu adalah Syam. Imam Qurtubi meriwayatkan bahawa angin itu bertiup dan beredar dengan arahan Nabi Sulaiman, kemudiannya kembali ke Syam. Maka Imam Qurtubi kata angin tu dia bertiup dan dia beredar ke mana-mana dengan arahan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata aku nak pergi tang ni, angin tu bawa habis. No? Dan kembali balik ke Syam. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dia berkata, dia kata negara tu adalah Syam, bumi tu adalah Syam. No? Dan Imam Ibn Katsir dia kata negeri yang diberkati ini adalah bumi Syam. Bumi Syam. No? Tempat duduk Nabi Sulaiman dan tempat singgah sana istana dia, tempat kekuasaan dia adalah di Syam. Kata Imam Ibn Katsir, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Qurtubi. Dan Imam At-Tabari pun dia menyebut negeri yang diberkati ini ialah bumi Syam. Imam An-Nasafi dia menyebut dimaksudkan keberkatan bumi ini kerana banyaknya sungai, pohon dan buah-buahan. Yang dikehendaki maksudnya ialah Syam. Di sana juga merupakan tempat tinggal Nabi Sulaiman. Angin tersebut datang dari seluruh penjuru bumi membawa Nabi Sulaiman AS. Bayanglah di seluruh dunia ni angin ni dia macam-macam ada. Ada angin putih beliung, ada angin kuat. Angin ni pun daripada makhluk Allah. Dan Nabi Sulaiman ni dia berkuasa untuk mengarahkan angin ni, hang nak pergi mana, hang nak jadual hang macam mana, Nabi boleh hitung. No? Kira tak ada dalam dunia ni orang yang boleh hitung sampai macam tu. Dan Nabi Sulaiman ni dia ada cerita seperti mana yang diceritakan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Sunan Al-Kubra dan juga Imam Tabari dalam tafsir dia mengatakan Nabi Sulaiman ni dia ada cincin. Kuasa dia ni terletak pada cincin. Dan diceritakan pada satu hari Imam Nabi Sulaiman ni dia nak masuk bilik ayam. Jadi dia buka cincin dia, dia bagi kepada isteri dia. Dia bagi pada isteri dia. No? Dan kemudiannya isteri dia pegang Nabi Sulaiman, dia masuk dalam bilik ayam. Tetapi pada ketika tu ada satu jin, dia ni menyemak menjadi apa? Menjadi rupa Nabi Sulaiman. Dan dia minta cincin tu. Mula-mula isteri Nabi Sulaiman pun dia tengok lagu pelik dah. Ni bukan Nabi Sulaiman ni. No? Nyamak boleh tapi kelaku tak boleh dia buat. No? Ada kelaku-kelaku gerak-geri apa yang dia sedang ni bukan dia ni. Tapi dia kata akulah Sulaiman. No, Nabi Sulaiman duduk dalam mana? Duduk dalam bilik ayam. Maka dia pun pakai. Bila pakai dia pun ada satu kuasa yang boleh mengarah macam-macam. Dan akhirnya apabila Nabi Sulaiman keluar, jin dia kata ni menipu. Dia tunjuk Nabi Sulaiman ni orang yang menipu. Ni bukan Sulaiman yang betul. Jin dia ambil kesempatan bila dia dah pakai cincin tu. Maka kemudiannya Nabi Sulaiman ni pun dia pun bawa diri. Bawa diri duduk hidup dalam rakyat yang orang pun tak kenal Nabi ni Nabi Sulaiman. Macam kita lah no, setengah-setengah raja pun kita tak kenal siapa. Tak bisa tengok pun. Kalau dulu-dulu lah no. Kalau dah tak apalah kita ada gambar boleh tahu kenal. Kalau dulu-dulu orang tak tahulah dia ni anak sultan rupanya. No, duk main berkawan dengan kita apa semua ni.
Dulu orang tak tahu kata tu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun dia membawa diri, sehinggalah apa nama, dia menjadi nelayan, bekerja sebagai nelayan. Dan jin tu dia berkuasa, dia pakai cincin. Dia boleh arah macam-macam lah, dia merupa menjadi Nabi Sulaiman. Maka kemudiannya tak lama dia merasa takut. Dia kata nanti ni ikut mana pun raja aku ni terbengak juga. Kalau Nabi Sulaiman dia dapat balik kuasa dia, aku ni dia kata puas kena. Duk sabotaj Nabi Sulaiman ni. Maka dia takut, dia buka cincin tu, dia balik dalam laut. Dan seekor ikan ni makan. Bila Nabi Sulaiman dia pergi menjala, dia pergi menjala, dapat ikan tu. Belah-belah perut lah ada balik cincin ni. Bila Nabi Sulaiman pakai balik cincin tu, maka dia mendapat baliklah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Maka cerita ni apa nama, disebut di dalam Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, dan ada juga disebut di dalam kitab tafsir bahawa cerita ni adalah cerita yang dhaif, yang lemah. Pertamanya adalah kerana syaitan tidak boleh menyerupai rupa Nabi. Cerita ni cerita Israiliyat, cerita dongeng Israel, banyak cerita ni. Jadi dia kata apa, daripada satu sudutnya, kata Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, dia kata syaitan tidak boleh menyerupai rupa Nabi. Rupa Nabi-Nabi ni tak boleh. Dan apa nama mustahil mereka yang di bawah penguasaan Nabi Sulaiman ni boleh keliru anggap syaitan tu sebagai Nabi Sulaiman. Dan mereka duk sangka mereka ni bersama dengan Nabi Sulaiman, sedangkan mereka ni bersama dengan syaitan. Jadi benda tu ulama ada mempertikaikan tentang kesahihan cerita tu. Dan ada yang mengatakan bahawa kisah-kisah yang macam ni sebenarnya macam menghina Nabi Sulaiman tu sendiri. Macam lagu dia ni, kuasa dia cuma bergantung kepada cincin saja. Tak ada cincin kira tak jadi apa aja. Macam kita duk tengok apa tu cerita orang putih, cerita patah orang duk tengok tuan, dia pakai mertun tu, cerita dewa zaman dulu ni, dia hilang pergi mertun tu, dia tak tawan dah, tak boleh nak buat kerja apa. Tu cerita yang sebenarnya merendahkan dan jahat. Depa kata tu Tuhan. Dia ada senjata dia mertun lah. Mertun tu kalau dah dapat kat dia tu apa, semua lingkup habis. Dia bubuh tu kira siapa lawan dengan dia, mai 10,000 pun boleh kahwin betul je guna mertun tu. Tapi kalau mai hilang mertun tu, dia tahu lah aku benar. Takkan Nabi Sulaiman kita nak pergi anggap dia macam tu. Maka ada ulama yang mengkritik, walaupun ada disebut di dalam Sunan Al-Kubra, riwayat Imam Tabrani, dan juga dalam tafsir Quran Al-Azim ada menyebut benda-benda yang macam tu. Tapi ada ulama dia bahas balik lah, cerita yang macam ni sebenarnya tak berapa nak logik untuk Nabi, kerana dia dilihat macam merendah-rendahkan martabat seorang Nabi. Nabi Sulaiman dia ni tak gaduh cincin lah, memang Tuhan bagi asal dia kuasa tu. Nampak sangat macam dia bergantung kepada cincin. Walaupun cerita ni sebenarnya ada juga sebahagian daripada ulama-ulama hadis ada meriwayatkan, dan mereka mengatakan bahawa sanad hadis ni lemah. Lemah. Walaupun sanad hadis ni lemah, bukan maksud kita kena tolak mentah-mentah terus. Kita ada faham contoh hadis lemah ni, hadis palsu ni, hadis lemah ni dia sama macam hadis palsu dah. Hadis lemah ni kalau untuk cerita-cerita kelebihan-kelebihan kita boleh ambil. Tapi dalam berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hukum fiqh, tu kita tak boleh ambil. Cakap untuk kelebihan-kelebihan boleh ambil. Macam cerita dalam buku Syam yang saya tulis ni pun kebanyakan ada hadis dhaif. Tapi dia berkaitan dengan kelebihan negara saja. Bukan kita nak pegang dalam hukum fiqh, bukan kita nak pegang dalam hukum akidah. Jadi boleh kena dia ambil. Tengah orang dia kata ni hadis dhaif, dia tahu habis, kita ambil hak sahih saja. Jadi ulama ni pun tak berani nak habaq kata hadis dhaif ni, kita pergi buang tahu terus.
Tapi setengah orang ni dia tak cermat di dalam bab ilmu hadis ni. Dia pergi buang terus, tak boleh ya. No, ilmu hadis ni dia ada tapisan dia. Kalau sahih kita wajib beramal, kalau dhaif dia ada ciri-ciri yang kita boleh amal, iaitu yang tanpa melibatkan akidah dan juga bab hukum fiqh. Kalau hadis tu lemah, dhaif, kita pergi ambil sebagai sandaran hukum fiqh, dia tak kena lah, ataupun sandaran dalam ilmu akidah. Baik. Boleh sambung sikit lagi lah. Boleh kot no. Kita tengok kelebihan yang keenam. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Artinya kami jadikan anak Maryam, Isa dan ibunya sebagai tanda kekuasaan kami, dan kami lindungi mereka berdua di satu tanah tinggi yang mempunyai rumput-rumput dan air yang bersih mengalir. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Usul peristiwa. Pasal apa dia jadi dia mai keluar kata ayat Quran yang macam ni? Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Allah menetapkan satu tempat untuk Nabi Isa dan ibunya berlindung daripada kejahatan orang Yahudi yang sentiasa memusuhi mereka. Terdapat perbahasan mengenai lokasi yang dimaksudkan, Rabwatin zati qararin wa ma'in, berdasarkan pendapat tokoh berikut. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita surah apa? Surah Al-Mu'minun. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. Kami jadikan anak Maryam, iaitu Nabi Isa, dan ibunya Maryam tu sebagai tanda kekuasaan kami. Pasal Nabi Isa AS dilahirkan tanpa bapa, dan Sayyidatina Maryam melahirkan anak tanpa suami. Maka kami lindungkan mereka berdua di satu tempat yang tinggi yang mempunyai rumput-rumput dan air yang bersih mengalir. Sayyidatina Maryam apabila dia mengandung, orang tahu kata dia tak nikah, maka orang kampung pakai dia kata kat dia, hang buat jahat, dia kata. No, siapa bapa budak ni? Jadi hang kena cerita kan. Maka pada ketika tu Nabi Sayyidatina Maryam ni tunjuk Nabi Isa yang masih kecil, duk baby lagi tu, duk merah lagi. Dia tunjuk isyarat seolah-olah nak bertanya, nyarilah budak ni, dia main mana? Maka Nabi Isa pun pada ketika tu dia bercakap, dia kata, aku ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, no, untuk menyambung risalah. Kelahiran aku diberkati, dan sehinggalah kepada kebangkitan aku sendiri pun akan diberkati. Jadi kemudiannya orang-orang Yahudi ni sebenarnya pendeta-pendeta Yahudi yang lama ni, dia sangat berharap kalau boleh Allah Ta'ala lantik dia tu lah yang menjadi Nabi. Dulu-dulu ni Nabi ni bukan ada siapa duk pergi bagi watikah, bukan dia kena main melalui sultan ke apa-apa. Allah Ta'ala yang lantik dengan memberi beberapa mukjizat. Macam Nabi Daud, kita tahulah dia boleh bagi melenturkan besi. Nabi Sulaiman dia boleh kuasai semua binatang-binatang yang ada. Macam Nabi Isa alaihi salam ni, dia ada apa? Dia ada banyak. Antaranya dia boleh berubat orang yang sakit sopak dan orang yang buta ketika di beranak-beranak keluar atau buta. Beranak-beranak ni baru dilahirkan dalam keadaan buta, tak ada ubat tu dalam dunia. Dan penyakit sopak pun sampai lah tak ada ubat lagi. Dan Nabi Isa alaihi salam dia cuma pergi sapu saja. Kalau orang buta dia terus nampak, kalau orang sakit sopak dia terus lega. Dan yang mati dia boleh hidupkan dengan izin Allah Ta'ala. Bukan Nabi Isa tu yang hidupkan, tapi dengan izin Allah Ta'ala. No, dia menghidupkan orang mati dan pernah bangkit bersembang dengan
orang mati. Antaranya adalah salah seorang anak Nabi Nuh AS. Untuk tanya dia tentang mati ini macam mana, tanya ada tentang mati ini macam mana. Maka salah seorang daripada anak Nabi Nuh AS yang terselamat masa banjir besar tu, dia cerita mati ni sakit. Macam duri yang dia letak di dalam daging, kemudian dia rentak duri itu. Sakit, memang sakit. Jadi dia pernah menghidupkan beberapa orang yang mati. Dia hidupkan balik. Maka itu di antara mukjizat dia. Kerana pada zaman tu ilmu perubatan pada zaman Nabi Isa AS, ilmu tu sangat tinggi. Tapi walaupun hebat ilmu perubatan zaman tu, Allah Ta'ala bagi kelebihan mukjizat kepada Nabi Isa ni lebih daripada segalanya. Hampa hebat-hebat hampa pun, hampa tak boleh ubat siapa, tak boleh sembuhkan orang yang buta mata, tak boleh menghidupkan orang yang mati. Jadi Nabi Isa bila boleh buat lagu tu, kalah depa. Kalah. Maka ulama-ulama Yahudi yang jahat ni, mereka buat satu pakatan untuk mengajak orang-orang Yahudi ni boikot Nabi Isa AS dan juga boikot Sayyidatina Maryam. Pulaukan mereka. Pulaukan mereka. Dan akhirnya mereka pernah pergi mengadu kepada kerajaan Rom pada ketika tu yang menjajah tanah Palestin, meruntuhkan kerajaan Bani Israel, kerajaan Judah ni. Mereka pergi report dekat Maharaja Rom. Mereka kata ni Isa ni dengan pengikut dia ni, mereka duk himpun ramai orang ni nak pergi gulingkan kerajaan ni. Raja Rom pun bila dengar lagu tu, dia pun kelut kan, orang nak main guling kerajaan dia. Maka dia pun hantar tentera dia untuk pergi tangkap Nabi Isa AS. Dan apabila Nabi Isa ni Allah Ta'ala selamatkan dia, dibawa naik ke langit. Selama berapa ribu, 2000 tahun lebih. Kalau kita hari ni 2023 tahun diletakkan atas usia dia, sebenarnya lebih lagi. Ada yang kata kiraan tu kurang, ada yang kata kiraan tu lebih lagi. Dan Nabi Isa AS semasa hidup dia dipulaukan oleh Bani Israel. Mereka tak mau kawan dengan dia, mereka buat tak tahu dengan dia, sehinggalah mereka kata kutuk dia macam-macam. Nabi Isa ni dilahirkan di mana? Di Baitul Laham. Baitul Laham sampai lah ada lagi. Sebab tu Palestin ni, dia ni adalah tanah kelahiran tiga agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, Kristian, dan juga agama Islam. Kita di dalam Islam, itu adalah kiblat kita yang pertama. Dan di situ juga berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan bagi orang Kristian, di situlah tempat lahirnya Nabi Isa AS, yang menjadi kepada pendiri ajaran mereka. Padahal Nabi Isa tak suruh pun pergi buat macam mana mereka duk buat lala ni. Makan babi, pergi buat patung berhala, pergi menyanyi dalam gereja. Nabi Isa tak pernah suruh pun benda-benda begitu. Tapi mereka duk nisbahkan benda tu kepada Nabi Isa. Dan juga pada agama Yahudi, mereka kata Palestin adalah tapak kerajaan mereka dan juga tanah nenek moyang mereka. Jadi tiga-tiga agama ni sebenarnya pekat duk berebut tanah ni. Tapi Islam, bila masa Islam menguasai tanah Palestin, Baitul Maqdis ni, Islam tak pernah pun duk pergi sembelih orang Yahudi ataupun orang Kristian. Hampa bebas untuk buat apa saja ajaran agama hampa, tak ada halangan. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, orang Yahudi dia nak ambil tanah Palestin tu, dia nak halau habis semua orang Arab Palestin ni. Hampa pergi duduk luar. Tanah ni tanah hak kami. Padahal kan kita dah cerita dah dulu ni kan. Saya ingat bila bulan lepas ke 2 bulan lepas. Mereka tu sebenarnya pendatang yang mai masuk ke dalam Palestin tu, kasut pun tak pakai. Mereka kata kami ni duduk di Rusia, orang Rusia tindas kami. Kami duduk di Jerman, orang Jerman tindas kami. Kami duduk di Amerika, orang Amerika tindas kami. Lah kami nak cari tempat nak mai duduk tang ni, boleh ke tak? Orang Arab pun kata tak apalah, takat nak mai duduk mai lah. Macam kita lah nak kesian. Tengok kesian duduk
duduk sampai apa nama tak ada tempat teduh. Bagi mai duduk bawah garah rumah, pos rumah. Lepas tu bawa masuk dalam ruang tamu. Dah kali bagi satu bilik. Lama-lama dia atuk. Hang nak kena masuk apa? Aku tak suka hang duk buat terai lagu ni. Aku tak mau macam tu macam ni. Dan akhirnya dia mengetuk segala dan dia halau Tuan Nasah. Itu perangai dia. No? Perangai Palestin. Perangai orang Yahudi di Palestin. Maka Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dia mengatakan bahawa tidak lain ialah Mesir. Kerana air yang mengalir pasti berada di tempat yang tinggi, terdapat kampung di atasnya. Jika kampung itu tidak berada di tempat tinggi, sudah tentu akan ditenggelami air. Pandangan ini ditolak Ibnu Katsir. Maka Nabi Isa dengan ibu dia Sayyidatina Maryam, depa ni di pulau, diejek orang buat macam-macam kat depa sehinggalah depa lari di satu tempat. Satu tempat di mana tempat tu adalah tempat yang tanah dia tinggi, dia mempunyai rumput dan air yang bersih mengalir. Kata Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, seorang ulama tafsir, dia kata situ adalah Mesir. Tapi ulama tafsir tolak, bukan Mesir. Mesir ni dia tanah rendah. Kalau duduk tanah tinggi, kalau duduk tanah rendah, Mesir yang tenggelam. Ni duduk di tanah tinggi yang air mengalir. Kita pun faham lagu tu lah. Duduk di atas bukit barulah tak tenggelam. Ni kalau ada tempat air yang mengalir, duduk tanah rendah, memang hapus ya cerita. Maka Sa'id bin Musayyib dia mengatakan bahawa lokasinya adalah Damsyik. Lokasinya adalah Damsyik. Ibnu Abbas mengatakan lokasinya ialah sungai-sungai di Damsyik. Di Damsyik tempat saya pernah mengaji dulu. Dan Abu Hurairah mengatakan lokasinya adalah Ramlah di Palestin. Ad-Dhahhak dan Qatadah mengatakan bahawa lokasi tersebut ialah Baitul Maqdis. Ni senarai ulama yang sebut. Ada yang kata Mesir, Sa'id bin Musayyib dia kata Damsyik, Ibnu Abbas kata Damsyik, Mujahid mengatakan lokasinya ialah Utah di Damsyik, Abu Hurairah kata lokasi dia di Ramlah Palestin, Ad-Dhahhak dan Qatadah mengatakan lokasi tersebut adalah Baitul Maqdis. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan lokasinya adalah Baitul Maqdis atau Damsyik atau Palestin. Imam An-Nasafi mengatakan tanah tinggi itu ialah Baitul Maqdis atau Damsyik ataupun Ramlah ataupun Mesir. Kata Imam An-Nasafi, dia kata tanah yang tinggi itu adalah Baitul Maqdis. Tuan tengok Baitul Maqdis, dia duduk dekat mana? Dia duduk atas tembok. Kan kita tengok orang Yahudi dia duduk pergi baca kitab, dia duduk pergi angguk-angguk kepala depan tembok. Tu tembok tu. Tembok yang dibina pada zaman kerajaan Rom dulu. Dan Masjid Al-Aqsa dibina di atas tembok, tempat tinggi. Dikatakan dia adalah sisa-sisa runtuhan istana Nabi Sulaiman dulu. Allahu a'lam. Dan tanah tinggi itu ada yang kata Baitul Maqdis, ada yang kata dia Damsyik, ada yang kata dia Ramlah di Palestin, dan ada yang kata di Mesir. Dan semasa saya belajar dulu ni di Bukit Qasyun, di situlah ada sebahagian ulama mengatakan situlah tempat Nabi Isa alaihissalam duduk berlindung. Ustaz, dulu kita biasa duduk di situ kan. Ustaz kita biasa pergi duduk ni Bukit Qasyun tu. Dia katakan sebenarnya di situlah tempat Nabi Isa dan juga ibu dia Sayyidatina Maryam duduk berlindung daripada kejahatan orang Yahudi. Jadi tempat dia tu di mana? Tempat dia tu adalah ada yang kata di Damsyik, ada yang kata di Ramlah. Ramlah Palestin dengan Damsyik ni dulu bukan kata ada sepadan, jalan sikit sampai dah. Daripada tempat saya duduk dulu ni di Damsyik, nak pergi masuk ke Palestin tu 2 jam saja. 2 jam sampai. Kalau kita sini pergi mana? Pergi pergi Nibong Tebal lah kot, sampai lah 2 jam sampai lah. Jadi sampai di sana adalah tempat perlindungan, kata sebagian ulama, di Bukit Qasyun itu tempat Nabi Isa dan juga ibunya duduk berlindung.
kesimpulan daripada perbahasan, daripada keseluruhan pendapat ini dapat disimpulkan bahawa bumi yang diberkati yang dimaksudkan masih tidak terkeluar dari lingkungan negara Syam yang meliputi Syria, Lebanon, Palestin dan Jordan. Walaupun terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi yang tepat, namun secara keseluruhannya keberkatan yang diturunkan itu tetap meliputi wilayah Syam dan seluruhnya. Walaupun ulama berbeza pandangan lah. Ada yang kata Ramlah, ada yang kata Baitul Maqdis, ada yang kata Damsyik, tetapi sebenarnya semua tu masih duduk di dalam kawasan Syam, tanah Syam. Cuma tempat tepat tu tak tahu di mana, no, tapi dia duduk di dalam tanah Syam. Dan Nabi Isa alaihi salam dia akan turun pada akhir zaman, akan menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Tugas utama dia adalah berperang dengan Dajjal yang dia memimpin 70,000 Yahudi daripada Asfahan, daripada Iran. Pasal apa? Tugas Nabi Isa alaihi salam ni juga adalah mematahkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal. Jadi tugas dia akhir zaman tu, kenapa Yahudi ni banyak membuat onak kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengatakan bahawa Nabi Isa ni adalah Nabi palsu yang membawa ajaran sesat, sehingga seluruh orang Yahudi ni menolak Nabi Isa alaihi salam. Sebab tu pada hari ini orang Yahudi dia tidak mengiktiraf Nabi Isa tu adalah Nabi. Sampailah kerana kejahatan yang dibuat oleh ulama ulama Bani Israel. Mereka memburuk-burukkan Nabi Isa. Mereka kata Nabi Isa ni dia bukan Nabi. Hampa jangan duk percaya kat dia. Sebab kerana mereka cemburu Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kenabian tu kepada mereka, tak melantik mereka tu jadi Nabi. Dan akhirnya mereka ajak orang ramai pulaukan Nabi Isa alaihi salam dan juga ibu dia Maryam. Dan Nabi Isa akan turun pada akhir zaman, akan selesaikan orang Yahudi yang banyak membuat kerosakan di bumi ini. Jadi orang Yahudi saja Allah Ta'ala biarkan mereka hidup supaya kita baca Quran, kita tahu perangai Yahudi ini dan kita boleh tengok depan mata kita apa yang dia buat kepada Palestin pada hari ini. Dia bom hospital, dia bom rumah orang, dan pada hari ini ramai daripada orang yang duduk di dalam hospital mati. Budak-budak pun ramai mati, budak yang baru dilahirkan. Pasal apa ni? Tak ada lampu, tak ada oksigen, tak ada apa. Bayang budak-budak beranak tak cukup umur nak kena masuk dalam tabung apa tu, tak cukup oksigen, mati begitu lah. Dan hospital tempat orang-orang sakit duduk berlindung di situ, dia pergi bom. Tetapi pada hari ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita perangai dia. Dan Tuhan tunjukkan juga kepada kita Hamas, tentera Hamas. Walaupun orang-orang Arab yang duduk di keliling tu tak tolong dia pun, tapi dia masih lagi boleh melawan. Dia masih boleh melawan. Pasal apa Arab yang ada ni semua pakat takut untuk tolong? Pasal mereka dah kena genggam dengan orang Yahudi. Orang Yahudi lah yang akan mengetuk dunia ni, yang mengetuk banyak di dalam teknologi, di dalam makanan, di dalam pakaian, di dalam media, di dalam peralatan, semua dia kontrol habis. Sampai Facebook kita ada guna ni pun semua dia buat. Dan insya-Allah nanti tuan-tuan kita akan bertemu lagi dan kita akan baca kelebihan Syam di dalam hadis. Di antaranya nanti ni kita akan sebut bahawa kenapa Nabi mendoakan keberkatan kepada negara Syam, tapi apabila sahabat minta Nabi doa kepada Najd, iaitu tanah Arab Saudi pada hari ini, Nabi tak mau doa. Nabi kata di situ akan timbulnya gempa bumi dan akan keluar tanduk syaitan. Dan apa yang dimaksudkan dengan tanduk syaitan? Dulu-dulu masa saya tulis buku ni 10 tahun yang lalu, saya mula tulis hadis ni pada tahun 2013. Lepas saya balik Syria, saya balik tahun 2012 masa perang. 2013 saya mula tulis buku ni. Masa tu saya duk tulis, saya kata dia tanduk syaitan tak nampak lagi.
Tapi rupa-rupanya lepas 10 tahun tulis baru Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita semua apa yang dikatakan tanduk syaitan ni, dan insya-Allah nanti kita bertemu lagi dan kita akan masuk di dalam bab hadis kelebihan tanah Syam. Jadi saya berhenti sampai dekat di sini dulu. Mudah-mudahan daripada apa yang kita nampak dalam pengajian kita pada hari ini dapat bagi kepada kita gambaran. Hak ni buah mula apa tu? Isu Palestin. Dia berkait dengan Bani Israel, cerita Bani Israel dulu, Nabi Sulaiman, kisah Jalut, Talut apa semua. Sehinggalah pada Nabi Isa, dan ada cerita yang lebih panjang lagi. Lebih panjang. Sehingga apabila kita baca habis buku ni di dalam bab hadis ni, tuan-tuan ni akan merasa apa yang Nabi cerita ni semuanya betul dan berlaku pada zaman kita. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi selepas pada ni, dan kita akan bahas lebih banyak lagi lah pasal hadis-hadis. Kita tak masuk lagi dalam bab hadis ni. Jadi saya berhenti sampai dekat di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh AJK Masjid Ihsan, Tuan Imam AJK, dan juga seluruh muslimin muslimat jemaah kita yang ada di sini kerana sudi untuk sama-sama mendengar perkongsian pada malam ni, dan insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita malam ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta qulubal anbiya'i was salihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna minal ladzina mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ta'wil wa faqihna fid din wahdina siratal mustaqim waj'alna min 'ibadika syakirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.